Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'un من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض ملعون من كمه أعمى عن الطريق ملعون من وقع على بهيمة ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ثلاثا في اللوطية atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ahmad daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man sabba abah, terlaknat orang yang mencaci ayahnya. Mal'un man sabba ummah, terlaknat orang yang mencaci ibunya. Mal'un man zabaha li ghairillah, terlaknat orang yang sembelih tidak kerana Allah. Mal'un man ghayyara tukhumal ard, terlaknat orang-orang yang mengubah sempadan bumi. Mal'un man kammaha a'ma 'anit tariq, terlaknat orang yang menyesatkan orang buta di jalan. Mal'un man waqa'a ala bahimah, terlaknat orang yang menyetubuhi binatang. Mal'un man amila amala qaumi Lut, terlaknat orang yang buat amalan yang dibuat oleh kaum Lut. Mal'un man amila amala qaumi Lut, terlaknat orang yang buat amalan kaum Lut. Mal'un man amila amala qaumi Lut, terlaknat orang yang buat amalan kaum Lut. Nabi ulang 3 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni ada beberapa perkara yang Nabi SAW peringat kita supaya jangan buat. Semua benda ni kalau sekiranya kita buat,
kita dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat lebih teruk daripada dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara benda yang boleh menyebabkan kita kena laknat Allah ialah apabila kita mencaci ayah sendiri. Tak puas hati dengan ayah kita, tak puas hati dengan tindakan ayah kita, tak puas hati dengan beberapa tingkah laku perangai ayah kita, maka kita cerca dia, kita caci dia. Perbuatan kita mencaci ibu bapa menyebabkan kita dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita buat sembelihan bukan kerana Allah. Orang dulu-dulu ada simpang pala batas yang dulu. Apa dia panggil? Kubung apa tentu? Keramat lebay kadiak dia panggil. Siapa dia lebay kadiak ni tak tahu. Tapi dulu betul dengan simpang tu. Simpang daripada traffic light, pejabat pos kepala batas nak menuju pergi ke Lahad Kepang tu, kita sampai di simpang 3 Kubung tu. Dulu ada satu pondok di situ, dia panggil Keramat Lebay Kadiak. Dulu duk pergi sembelih kambing, pergi duk sembelih ayam, pergi duk apa situ kerana kononnya bayar niat. Kerana dia berniat satu benda, kalau dia dapat benda tu, dia nak sembelih sekian-sekian benda di situ sebagai bayar niat. Dia kata perbuatan tu dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masyarakat hari ini makin reti, masyarakat hari ini makin faham, masyarakat hari ini mau mengaji. Hari ini benda tu sudah makin tak ada. Benda tu dah makin tak ada. Dulu ada. Benda inilah yang disebut oleh Nabi SAW, mal'unun man zabaha li ghairillah. Kena laknat Allah orang yang pergi sembelih apa-apa binatang kerana lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal'unun man ghayyara tukhumul ard. Juga kena laknat Allah orang yang ubah sepadan tanah. Walaupun adik-beradik, ayah mati tinggal tanah 5 ekar, bahagi kepada anak 5 orang, seorang 1 ekar. Dia ubah perangan tanah. Hak dia besar sikit, hak kawan sebelah tu kecil sikit. Walau bahagian yang dia ambil itu sejengkai aja, jadi laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu sempadan tanah yang haram kita ambil kalau sekiranya dia bahagian orang. Dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala man kammaha a'ma 'anil tariq. Orang buta tak nampak jalan. Dia pergi tuntun orang buta tu, dia pergi pimpin orang buta tu pergi klaim. Dengan tujuan nak pemain orang buta. Orang buta ni orang kurang upaya. Sepatutnya dia bantu. Tak buat jahat. Buat jahat, bukan sahaja orang tu susah, dia tambah lagi susah orang tu. Dia kata, pakcik, mai kot pakcik nak pergi mana ni? Mai kot ni, dia pergi jalan lain. Lepas tu dia pergi duduk di kedai kopi, dia duduk gelak. Orang jahat macam ni dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal'unun man waqa'a ala bahimah. Dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang menyetubuhi binatang. Ni orang teruk ni. Sampai lembu kerbau pun jadi mangsa dia. Dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sebut mal'unun man amila amala qaumi Lut. Nabi kata dilaknat Allah orang yang buat amalan yang dibuat oleh kaum Lut. Apa dia? Liwat. Laki-laki dengan laki-laki. Hak ni Nabi sebut 3 kali. Nabi kata mal'un man amila amala qaumi Lut. Terlaknat orang yang buat amalan kaum Lut. Nabi ulang 3 kali. Maknanya semua hak disebut tadi dilaknat Allah. Tapi hak ni paling-paling kena jaga. Pasal apa? Pasal dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amala qaumi Lut. Atau kama qala, hadis sahih.
riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya akhwafa ma akhafu ala ummati, benda hak aku paling takut berlaku ke atas umat aku. Dalam banyak-banyak benda dosa, dalam banyak-banyak benda salah, benda hak Nabi paling takut umat dia buat ialah amalu qaumi Lut, amalan yang menjadi amal perbuatan kaum Lut, iaitu liwat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa dia liwat ni? Ayat kita nak baca malam ni berkaitan dengan benda ni. Liwat satu perlakuan luar tabi'i, dia panggil. Luar tabi'i. Mengikut tabiat biasa manusia yang Tuhan bagi jadi laki-laki perempuan ni, mengikut tabiat biasanya laki-laki cari perempuan sebagai pasangan dia. Dalam ramai-ramai anggota masyarakat ni ada orang yang dia menyalahi tabi'i ni. Dia syok kepada sama-sama sejenis. Maka perbuatan ini dinamakan liwat. Liwat adalah satu perlakuan luar tabi'i. Tabi'i maksudnya kebiasaan. Luar daripada kebiasaan manusia. Dan perbuatan ini menunjukkan orang yang buat ini rosak iman cukup teruk. Dan dia mengalami masalah, orang putih kata mental disorder. Mental disorder ni kita kata gila babi. Macam tu. Allah bagi jadi laki-laki dan perempuan dijadikan pasangan. Dia tak mau. Fitrah yang Allah buat, dia pergi cari kod lain. Maka dia ni mengalami masalah mental yang teruk. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ata'tuna dzukran minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, kamu ata'tuna dzukran minal alamin. Adakah hampa nak mendatangi kaum laki-laki sama macam hampa? Tuhan tanya ayat ni kepada orang laki-laki. Ata'tuna dzukran. Adakah hampa orang laki-laki nak pergi cari sama-sama laki-laki? Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, dan hampa nak tinggal isteri yang Allah bagi jadi halal untuk hampa. Allah bagi jadi dekat hampa orang perempuan, hampa jadikanlah orang perempuan itu sebagai isteri hampa. Ada di kalangan manusia ni, dia dah beristeri pun tiba-tiba dia kena penyakit ni, penyakit liwat. Tuan-tuan pergi pejabat agama, tanya, ada kes-kes perceraian yang berlaku ni pasal apa? Pasal suami ni menikah, lepas menikah dia jadi macam ni. Dia tak ada selera dekat bini dia, dia tak mau dekat bini dia, dia pergi cari sama sejenis dengan dia. Maka akhirnya berakhir rumah tangga itu dengan perceraian. Benda ni sangat-sangat dimurka Allah Subhanahu wa taala sampai Tuhan kata bal antum qaumun adun. Bahkan hampa laki-laki yang duk cari sama-sama laki-laki ini adalah kaum adun yang melampaui batas. Di dalam ayat lain Allah cerita apa yang menimpa ke umat kaum Nabi Lut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, maka apabila perintah kami mai kaum Nabi Lut, sekali lagi kita nanti baca detail cerita dia dalam ayat sekali lagi. Berseleranya mereka ni, laki-laki ni kepada sama-sama laki-laki ni ke tahap yang cukup teruk, cukup kronik. Sekali lagi kita baca. Dinasihati, dipesan, diancam
oleh Nabi Allah Lut alaihi salam, mereka tak peduli. Sampai satu peringkat Tuhan kata falamma jaa amruna, apabila mai perintah kami. Hampa buat benda salah, Nabi hampa dah bagi tahu kata benda ni salah, jangan dok buat, hampa buat juga. Bila bantah kaum Nabi Lut ni sampai ke tahap tak peduli apa yang Nabi mereka kata, falamma jaa amruna, Tuhan kata bila mai perintah kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bumi hak di atas turun bawah. Kami jadikan bumi tempat hampa duk pijak, tempat hampa duk bercucuk tanam, tempat hampa duk cari makan ni, kami jadikan permukaan bumi itu turun ke bawah, bawah naik ke atas. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Tidak cukup dengan itu, sebelum Allah perintahkan malaikat pi kalih bumi itu, sebelum tu Allah hujankan mereka dengan batu, yang batu itu dibawa mai daripada sijil, daripada neraka sijil mandud, yang diturunkan batu itu bertubi-tubi. Dalam tafsir dia cerita yang kata batu sijil, kita ada baca dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pun di sana ada sebut cerita tentang sijil. Sijil ini nama neraka. Batu yang dibawa mai untuk dihujan ke atas kaum Nabi Lut ini adalah batu yang dibawa mai daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan batu itu sebelum dihujankan dibakar di neraka Jahannam. Kalau umai batu tu saja hujan pun azab dah. Dah, Tuhan nak menambah azab kepada orang yang mengamalkan liwat ini. Maka batu itu dipanaskan dengan api neraka Jahannam. Kemudian baru dihujankan ke atas mereka ni min sijilin mandud. Diturunkan batu tu macam hujan yang bertubi-tubi. Allah kata dalam Quran ini, musawwamatan 'inda rabbik. Batu itu batu yang bertanda daripada Tuhan. Dalam tafsir dia kata musawwamah, maksudnya batu yang nak luruh mai itu ada tulis nama. Siapa nak kena batu tu, nama dia ada tulis di batu tu, yang kata musawwamah. Musawwamatan 'inda rabbik, batu yang bertanda, yang bertulis nama orang yang nak kena sekali lagi, dan dia turun memang kena tepat kepada Tuhan punya nama itu. Wa ma hiya minadh zalimin biba'id, dan kejadian ini tidak jauh dengan kaum Quraisy yang bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala bila sampai masa dia bertindak, tidak ada siapa boleh nak lawan dia. Maka hukuman yang dikenakan kepada orang-orang yang mengamalkan liwat ini berbeza pendapat di kalangan ulama. Terbahagi kepada tiga. Yang pertama, pendapat yang didokong oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik. Dan ini adalah pendapat asal yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan juga Ali bin Abi Talib. Berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Nabi kata barang siapa yang kamu dapati dia mengamalkan amalan kaum Lut. Maksudnya kalau hampa jumpa orang yang duk buat kerja liwat, faqtulul fa'il wal maqtul bih. Faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Maka bunuh orang yang buat dan orang yang kena buat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, dan kemudiannya pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau siapa sabit kesalahan, cukup saksi, bukti, dibicarakan di mahkamah dan sebagainya, memang dia mengerjakan perbuatan liwat, hukum dia apa? Bunuh.
Berbeza cara bunuh itu mengikut perbezaan pendapat ulama. Abu Bakar As-Siddiq kata pancung. Ada yang kata rejam dengan batu sampai mati. Ada ulama kata naik atas gunung yang tinggi, lempak turun. Ada ulama kata pi bagi dia duduk di tepi dinding yang tinggi, rebankan dinding atas dia bagi dia mati. Pokok pangkalnya hukum mati. Pendapat kedua Imam Asy-Syafi'i. Bagi pesalah liwat ini Imam Asy-Syafi'i berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata iza atar rajul ar-rajula fahuma zaniyani. Nabi SAW kata, apabila satu orang laki-laki mendatangi lelaki, maksudnya liwat. Apabila laki-laki dengan laki-laki, fahuma zaniyani. Nabi kata, maka mereka berdua dianggap berzina. Maka Imam Asy-Syafi'i kata, orang yang sabit kesalahan, dibicarakan di mahkamah, dikemukakan saksi yang diterima dan dipercayai, dikemukakan qarinah dan bukti-bukti yang ada dan sebagainya, mahkamah Islam mensabitkan dia buat liwat. Imam Syafi'i kata, hukum sama macam hukum zina. Kalau sekiranya dia belum berumah tangga, sebat 100 kali. Kalau sekiranya dia sudah berumah tangga, punggai dengan batu sampai mati. Pendapat ketiga, pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat liwat tak boleh sama dengan zina, dia kata. Pasal apa? Pasal hadis yang digunakan oleh Imam Malik, oleh Imam Ahmad bin Hanbal kata faqtulul fa'il wal maqtul, maka hukum bunuh kepada orang yang buat dan orang yang kena buat. Ini tidak sama dengan zina. Sebab zina beza. Kalau tak kahwin lagi, sebat dengan rotan. Kalau dah kahwin, pejam dengan batu sampai mati. Zina tidak sama. Sedangkan dalam kes liwat, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi habaq kata faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Bunuh orang yang buat dan orang yang kena buat. Maka tidak sama hukum dengan zina. Imam Abu Hanifah kata apa? Bagi pesalah zina, bagi pesalah liwat, sabit kesalahan, dibawa ke mahkamah, dibuktikan secara Islam di mahkamah Islam, maka hukumnya ialah ta'zir, mengikut budi bicara hakim. Apa hukuman yang patut kena kepada dia? Sepakat semua ulama mengatakan apa? Liwat adalah satu kerja yang sangat keji dan kotor. Hukumnya mesti dikenakan dengan cukup berat. Makna dia apa? Maknanya dalam kes liwat ini, Allah Subhanahu wa taala marah betul kepada orang yang melakukannya. Cuba kita tengok apa kata di dalam tafsir Quran yang kita baca ni, tafsir Nurul Ihsan jilid 2 tentang kes ini. Muka surat 293. Dia kata kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Ayat tu ayat 51. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Dan khabarkan olehmu wahai Muhammad akan mereka itu daripada hal malaikat jamuan Ibrahim 12 orang atas rupa budak laki-laki yang segak rupa. Ayat ni nak cerita dekat kita, saya dah beritahu kuliah bulan lepas, sekumpulan malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi jumpa Nabi Allah Lut alaihi salam. Dalam perjalanan dia nak pergi ke tempat Nabi Lut alaihi salam, dia singgah jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Tujuan dia singgah jumpa Nabi Ibrahim kita baca bulan lepas. Apa dia? Nak habaq ke Nabi Ibrahim yang dah menikah, umur dah beratus tahun. 100 tahun lebih tak dapat anak. Malaikat mai habaq kata, kami bawa satu berita baik bahawa isteri kau akan mengandungkan anak.
Nabi Ibrahim alaihissalam kata dekat malaikat, dia kata jangan duk melawak dengan dia benda ni. Pasal umur dia dah 100 yang lebih, bini dia pun dah tua. Cerita nak dapat anak ni dia dah tutup buku, tak mau fikir dah pasal itu. Malaikat kata kami utusan Allah, Allah suruh kami bagi tahu. Okey, tak apa. Nabi Ibrahim tanya, okeylah yang tu bab tu tak tepi, ni hampa ni betul-betul nak pergi ke mana? Di situlah dia jawab. Dia kata apa? Kata malaikat ni, kami sebenarnya nak pergi ke satu tempat orang-orang yang berdosa, kerana kami ada satu operasi di sana. Ini sambungan ayatnya. Dia kata, وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ Ibrahim. Dan khabar olehmu akan mereka itu daripada malaikat jamuan. Jamuan itu maksudnya tetamu. Malaikat yang menjadi tetamu Nabi Ibrahim alaihissalam 12 orang. Yang mai malaikat tu atas rupa budak laki-laki yang segak. Malaikat ni pun mai dalam rupa laki-laki yang macho, dia panggil. Mai rumah Nabi Ibrahim ni. Dan ada setengah riwayat kata bukan 12, sebaliknya 10 orang. Ada riwayat kata bukan 10, bukan 12, sebaliknya 3 orang malaikat. Itu khilaf di kalangan rawi yang meriwayatkan cerita ini. Daripada kalangan mereka itu ada Jibril. Tak kira lah malaikat yang mai itu 3 ke, 10 ke, 12 ke, satunya ialah Jibril. Pasal apa? Pasal nak terak bumi saat lagi ni siapa? Jibril alaihissalam. Hak lain ni, hak 2 lagi, hak berapa lagi ni, escort dia. Baik. Firman Allah, إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Ketika masuk mereka itu, yakni malaikat itu ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kata mereka itu salam, iaitu beri salam. Jadi lah ni kalau kita hantar SMS dekat kawan, kita tulis salam ya. Okey, tak salah apa. Tak mesti kita tulis Assalamualaikum. Bahkan daripada kita tulis akum ataupun askum, ataupun lebih teruk lagi Semekom. Lebih baiklah kita tulis salam. Pasal apa? Pasal salam itu salam satunya apa dia? Malaikat kepada Nabi. Dan lagi satu, salam penghuni syurga. Jadi kalau kita nak tulis ringkas, tulis salam. S-A-L-A-M. Titik, sudah. Itu lebih baik daripada Semekom. Budak-budak lah ni. Bukan setakat dia tulis. Dia bagi salam pun Semekom. Wah. Lagu tu. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iz dakhalu alaihi faqalu salama." Apabila masuk malaikat-malaikat ni kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, maka depa bagi salam kepada Nabi Ibrahim dengan kata mereka itu salam. Begitu. Qala inna minkum wajilun. Kata Ibrahim alaihi salam, aku daripada kamu takut tak kala lihat orang-orang ini. Nabi Ibrahim ni apabila dia terima tetamu daripada kalangan malaikat yang 3 orang atau 10 orang atau 12 orang ini, dia takut. Pasal apa? Pasal mereka ni bukan orang yang dia kenal. Bahkan ditambah lagi, dia kata tiada makan mereka itu anak lembu bakar yang dibawa ke hadapan mereka itu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bakar lembu nak jamu bagi makan kepada tetamu dia ni. Bila jamu, tak makan 3 orang ni. Ataupun 10 orang ni tak makan lembu bakar ni. Ataupun 12 orang malaikat ni tak jamah pun lembu panggang ini. Bila tak makan, Nabi Ibrahim ni sudah rasa takut. Siapa mereka ni? Pasal mereka tak makan. Tetamu aku hak lepas-lepas tak dan talam nak rapat atas meja. Selinap lah, habis dah kanak. Hak ni lagu duk buat tak mau makan. Lagu duk tengok satu macam aja. Dia kata dia tak tahu mereka ni siapa. Dalam Quran kata apa? Qala inna minkum wajilun. Dia rasa saya juga siapa mereka ni. Qalu la taujal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Maka kata mereka itu, yakni malaikat itu, engkau jangan takut kerana kami pesuruh Tuhan engkau. Mereka pun memperkenalkan diri. Saya dah buat takut lagu tu. Kami ni bukan manusia. Kami tak makan ni pasal apa? Pasal kami ni malaikat utusan Allah. Kami mai ni menyuka akan dikau dengan anak laki-laki yang banyak ilmu.
Kami main ni pasal bawa satu good news, satu berita baik, satu berita gembira. Hang akan dapat satu anak laki-laki. Bukan saja anak laki-laki, bahkan anak laki-laki ni ghulamin alim. Satu anak laki-laki yang cerdik, pandai. Budak bijak yang akan dapat ni, iaitu Ishaq alaihi salam. Anak Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail, hak mana abang? Ishaq abang. Lepas tu baru main Nabi Allah Ismail alaihi salam. Begitu. Firman Allah, qala abasyartumuni, tu baris tu bagi betul tu. Abasyartumuni, abasyar, ba fathah, shin ada syaddah ada fathah. Abasyartumuni ala an massani al-kibaru fabima tubashirun. Tubashirun, baris tu bagi betul. Dia banyak ni, tubashirun, dia kata tubashirun. Qala abasyartumuni ala an massani al-kibaru fabima tubashirun. Maka kata Ibrahim alaihi salam, adakah kamu persuka aku dengan anak atas kena akan daku oleh tua? Nabi Ibrahim kata dekat malaikat ni, hampa nak main habaq dekat aku, kata aku nak dapat anak, sedangkan aku dah tua macam ni. Hampa nak main habaq kata aku akan dapat anak kecil, sedangkan umur aku ni dah tua macam ni. Maka dengan apa kamu persuka aku, sedangkan umur aku sudah 112 tahun sekarang ini. Umur dah 112 tahun. Dan masa tu tak ada kopi larat. Kopi kapevi, kopi janda. Oh, macam-macam kopi dok dalam. Tak ada. Zaman tu tak ada kopi-kopi ni semua. Jadi nak main habang dekat aku dengan umur 112 ni, kata aku nak dapat anak kecil, dia kata melawak pun jangan melawak macam tu. Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Maka kata mereka itu, kata malaikat, kami persuka engkau itu dengan sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kata ni bukan kami saja syok-syok mai bawa berita. Ini Allah suruh mai habaq. Ni yang kami habaq ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada engkau daripada segala orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Dia berkata hang tak boleh nak give up awal macam ni. Tak boleh nak putus asa. Tak boleh dah ingat umur dah 112 tak mungkin dapat anak. Tak boleh. Ini cerita anak, ini cerita rezeki. Ini rezeki ceritanya Allah yang bagi. Jangan ingat umur 112 tak boleh dapat anak. Umur 150 pun kalau Allah nak bagi anak, itu hak Allah. Kerana ini rezeki. Kita tak boleh give up. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh ingat sampai umur ni tak dapat, memang tak dapat dah. Tak boleh lagu tu. Terus berdoa, terus berusaha. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni, fala takum minal qanitin. Maka jangan kamu jadi di kalangan orang yang putus asa. Tuan, kita ni dalam hidup kita ni, ujian ni banyak. Ujian. Hak menyaga, ujian cara menyaga. Habis duit ni beratus ribu, habis duit berjuta. Menyaga tak iri. Takat 10-20 ribu hilang tak jadi tak apa. 100-200 ribu hilang, berasa sengai juga sikit. 1 juta, 2 juta hilang. Menyaga tak jadi. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia main dah satu masa, dia ingat malas dah. Bila ingat malas dah, masa tu Tuhan bagi. Oh, boleh jadi. Nasi sila lah kepak. Dia pergi sembang dengan toki dia, Haji Alim. Sembang dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya kan baru menyaga. Dia kata, menyaga ni lama dah. Dengan buat kantin, dengan menyaga. Habis merata tempat dah. Bukan kata rugi tak rugi, tapi tak mau jadi. Ni balik mai kampung ni. Balik mai kampung ni, duk ingat buat bila saya daripada duduk saja di rumah ni. Buka depan rumah ni. Jadi pula dah. Dia timpa mai beratung punya panjang lah. Apa saya kata ada lepas pada ada pergi ambil kursus belajar masak di mana-mana kan. Dia kata dak duk masak lagu tu. Dia kata tapi yang dulu tak ada orang yang lah pergi jadi ramai. Nampak tuan-tuan? Nampak? Rezeki. Rezeki. Dia kena masa dia. Jadi
Yang kata kena masa tu, masa Tuhan nak bagi. Tapi kita tidak dibenarkan putus asa. Kita disuruh terus usaha. Terus usaha. Terus usaha. Mai masa dia, jadi. Lagi tak mai masa hak Tuhan nak bagi tu, lagi tu dia tak jadi. Jadi masa tu nak mai bila? Kita tahu ke tak ke? Kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu, kita kena terus berusaha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Nabi, tuan-tuan, Nabi. Salah seorang Nabi yang kita ni masa tahiyat sebut nama dia. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masa tasyahud, masa kita duk baca tahiyat tu, selawat bukan sahaja kepada Nabi Muhammad, bahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebat tak Nabi Ibrahim ni? Cukup hebat lah. Dan kita dah baca kehebatan dia dalam ayat yang sebelum ni. Hebat dia ni pun, apabila malaikat mai jumpa dia, habaq dekat dia, kata, kami bawa berita baik daripada Allah. Hang akan dapat anak laki-laki. Nabi Ibrahim yang hebat ni boleh kata lagu tu. Dia boleh kata apa? Dia kata, aku dah tua. Jangan duk main habaq cerita, kata aku nak dapat anak. Malaikat kata, jangan duk jadi orang putus asa. Ini soal anak, ini soal rezeki. Soal rezeki, ini soal Allah. Kalau Allah suruh main habaq, kata hang akan dapat anak, hang akan dapat anak. Ini berita benar. Itu ceritanya. Firman Allah, qala, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Kata Ibrahim, tiada seorang yang putus asa daripada rahmat Tuhan, melainkan segala orang yang kafir. Bila dah malaikat kata lagu tu, dia rasa dia ni motivated. Dia rasa dia diberi motivasi. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dah, aku tidak putus asa. Aku tahu putus asa ni kerja orang kafir. Dia kata, orang yang tak beriman kepada Allah putus asa. Aku tidak putus asa. Cuma, betul ke aku nak dapat anak dalam usia, dalam umur yang tua macam ni? Begitu. Firman Allah, qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Kata Ibrahim alaihissalam, maka apa kerja kamu wahai segala pesuruh Tuhanku? Dia pun tanya. Tak, dia kata betul-betul ni hampa ni nak pergi ke mana? Takkan main semata-mata nak abang kata aku nak dapat anak aja. Hampa nak ke mana? Ada kerja lain nak pergi buat ke? Tanya. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Maka kata malaikat bahawa kami ini disuruh kami untuk pergi binasa kaum kafir, yakni kaum Lut alaihi salam. Depa bagi tahu. Kami punya urusan sebenar kami di sana. Kami disuruh pergi musnahkan kaum Lut yang duk buat kerja liwat ni. Sambil nak pergi sana, Tuhan suruh singgah habaq berita baik ni kepada kamu. Begitu. Firman Allah, illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa mar'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Melainkan ahli Lut, yakni pengikut Nabi Allah Lut alaihi salam, kami lepas akan mereka itu sekalian. Malaikat ni kata, kami operasi kami sebenar di sana nak pergi musnahkan kaum Nabi Lut. Tapi bukan semua. Dia kata ada sebahagian daripada pengikut Nabi Lut yang akan selamat daripada kemusnahan ini. Bukan semua. Dia kata ada yang akan selamat. Tetapi isterinya, kami telah tetap akan dia, bahawa ia, yakni isteri Nabi Lut, daripada segala orang yang binasa kerana kufurnya. Malaikat habaq dah. Ni kami pi ni nak memusnahkan kaum Nabi Lut kerana mereka mengamalkan liwat, hubungan sama sejenis. Semua akan dibinasakan kecuali siapa? Sekelompok kecil yang taat kepada Nabi Lut, dan yang termasuk dalam yang akan dibinasakan ialah isteri Nabi Allah Lut alaihi salam. Apa hal ni? Tuan-tuan cuba tengok kes Nabi Allah Nuh alaihi salam. Apa jadi kepada isteri Nabi Nuh? Mati tenggelam banjir. Ini pula kita jumpa apa? Isteri Nabi Allah Lut. Walaupun suaminya Nabi, isteri belum tentu selamat. Walaupun suami itu orang baik-baik, isteri belum tentu selamat. Selamat bukan di atas tiket dia isteri siapa.
Bukan di atas tiket dia anak siapa. Tapi selamat dilihat kepada dia tu sendiri. Kalau dia isteri Nabi dan dia taat kepada ajaran Nabi, dia selamat. Kalau dia anak kepada Nabi dan dia taat kepada ajaran bapaknya seorang Nabi, dia selamat. Tapi kalau dia isteri Nabi, dia anak Nabi, tetapi dia menentang apa yang dibawa oleh Nabi, kebinasaan menanti dia. Tuan-tuan cuba tengok Islam, dia berlaku adil kepada semua. Tak boleh semata-mata kerana hang ambil atas kapasiti anak kepada orang baik-baik, maka hang selamat dah. Allah Subhanahu wa taala memberi peluang yang sama kepada semua orang. Firman Allah, falamma jaa ala lutin al-mursalun. Kalau baca dia kata falamma jaa alu lutinil mursalun. Dia baca gitu. Dia ada nun kecil dalam tu. Maka tak kala datang akan Lut oleh segala malaikat yang disuruh itu. Lut tiada kenal. Ni macam mana tadi mereka singgah di rumah Nabi Ibrahim tak kenal malaikat. Demikianlah apabila malaikat sampai di rumah Nabi Lut tak kenal malaikat ni. Firman Allah, qala innakum qaumun munkarun. Kata Lut, kamu ini kaum yang diengkar, yakni aku tidak kenal kamu. Bila mereka mai di rumah Nabi Lut bagi salam, Nabi Lut jawab salam, pergi tengok tak kenal siapa mereka ni. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Kata mereka itu, yakni malaikat, tetapi kami datang akan dikau, wahai Lut, dengan barang yang ada mereka itu, yakni kaum engkau, padanya syok, iaitu tentang azab Allah. Malaikat habaq dekat Nabi Lut, kami ni malaikat. Kami mai bawa satu perkara besar. Apa dia? Kami bawa satu benda yang kaum hang tak percaya. Apa dia? Azab Tuhan. Bila hang suruh mereka suruh beriman kepada Allah dan ikut hang sebagai Nabi, mereka tak mau. Bila hang kata kalau hang tak terima Allah sebagai Tuhan, tak terima aku sebagai Nabi, Allah akan bawa mai azab dekat hamba. Mereka tak percaya azab tu. Mereka tak percaya kepada azab Allah. Yang kata Allah nak bawa mai azab tu, mereka tak percaya. Malaikat mai habaq dekat Nabi Allah Lut, ni kami bawa mai ni bersama dengan kami satu benda yang umat hang tak percaya. Apa dia? Azab Tuhan. Baik. Firman Allah, wa atainaka bil haqq wa inna lasadiqun. Dan kami bawa datang akan dikau dengan sebenar azab Tuhan engkau. Dan bahawasanya kami ini benar sekaliannya. Ni kami bawa mai ni azab. Dan kami cakap benar. Azab yang kami bawa mai ni memang Allah suruh bawa mai. Kami tak bohong. Nanti saat tengok apa yang kami bawa mai ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa asri bi ahlik. Tu betul baris itu. Fa asri. Dia tulis fa asir. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Kata malaikat, maka bawa berjalan olehmu segala ahli engkau dengan sepotong daripada malam. Malaikat kata, okey, kami dah nak ambil tindakan dah ni. Sepertiga akhir daripada malam saat lagi. Saat lagi malam, 1/3 akhir dekat nak subuh, keluar, bawa orang-orang yang beriman keluar. Malaikat kata. Dan ikut olehmu di belakang mereka itu. Malaikat kata dekat Nabi Lut, bagi pengikut jalan di depan. Kamu last sekali. Kamu jalan di belakang. Dan jangan beralih daripada kamu itu seorang pun. Dan pergilah kamu itu kepada tempat yang disuruh pergi. Supaya tiada lihat bala besar yang bakal diturunkan. Saya kata saat lagi, dekat nak subuh saat lagi, keluar, bawa orang yang beriman. Pergi. Tak sabar beralih dah. Apa jadi di belakang ni, bunyi apa pun di belakang ni, apa pun jangan beralih, jalan terus. Pasal apa? Pasal di belakang ni kami nak buat satu kerja. Maka berjalanlah Nabi Allah Lut alaihi salam. Tiba-tiba dilipat Allah akan bumi sampailah kepada Ibrahim alaihi salam di Syam ketika itu juga. Elok keluar aja daripada border kampung dia, bunyi satu dentuman kuat di belakang ni.
Apa jadi? Daripada permukaan bumi sudah jadi satu lautan luas. Sekelip mata aja Allah Subhanahu wa taala sudah bertindak ke atas kaum Nabi Lut yang mengamalkan liwat ini. Itu dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Nabi kata Jibril alaihi salam, kalau sekiranya dia nak bolak-balikkan dunia ini, sama seperti manusia pusing duit dirham. Macam mana referee bola, dia pusing sin kong tu. Dia petik, dia tanya, hang sin ke kong? Dia kata sin, hang kong. Okey, dah dia ni sin, hang kong lah. Dia pusing. Dia pusing-pusing, habis. Jibril alaihi salam, kalau sekiranya dia nak kalih dunia ni, bukan kampung Nabi Lut, ni bumi ni, kalau dia nak kalih, macam mana kita kalih duit dirham? Nak gambarkan kepada kita besar yang kata makhluk Allah yang bernama Jibril alaihi salam ini. Kan kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita pengalaman dia jumpa Jibril. Macam mana dia nampak Jibril duduk di antara bumi dan apa ni, nampak Jibril dengan kehebatan sayap dia. Dalam Sahih Bukhari ada cerita. Inilah Jibril alaihi salam. Operasi besar betul baru dia turun. Kalau tidak, padan dengan budak-budak dia aja turun. Ini yang kata Jibril. Belum cerita Zabaniyah lagi. Kita baca dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Ujung ayat tu dia kata apa? Dia cerita pasal malaikat Zabaniyah. Tuhan cabar orang yang bantah dengan Tuhan ni. Tuhan kata hampir cari geng hang banyak mana pun mai. Kami bagi dekat hampa Zabaniyah seorang aja. Dia settle hampa semua. Jibril cara hebat Jibril, Zabaniyah cara hebat Zabaniyah. Pendek katanya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan yang tidak ada taranya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dia kalih aja bumi ini, dia kata daripada kampung kaum Nabi Lut duduk, mencicak sampai border tempat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di Syam, di Syria. Saya kita tengok. Maka tiada keluar sama-sama dengan Nabi Lut, melainkan 2 anak perempuannya sahaja. Keluarga dia, anak perempuan 2 orang yang ikut. Hak lain tak mau ikut. Bini sendiri tak mau ikut. Bahkan kalau kita tengok balik dalam tafsir ayat ni, dia cerita apa? Bini ni bersubahat. Apabila malaikat mai di rumah Nabi Allah Lut alaihi salam, masuk mai dalam rupa budak laki-laki yang comel, segak. Bini Nabi Lut ni yang pergi bocok berita ni kepada umat Nabi Lut yang mengamalkan liwat ni. Dia keluar daripada rumah pergi habang dekat tu. Dia kata, ni hamba mai di rumah aku tengok. Dia kata Allah, dia kata maco sungguh ada rumah tu. Dia yang pergi habang, yang puak tu khumun main. Sekali kita jumpa dalam ayat yang akan datang. Dia pergi bocokkan cerita ni. Maknanya apa? Dia bersubahat di dalam dosa yang dibuat oleh kaum dia. Akhirnya apa? Dia tertera sekali dengan orang-orang yang derhaka Allah dan menolak Nabi Allah Lut alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadayna ilaihi dzalikal amr anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Dan kami wahykan kepada Lut demikian itu kerjaan, bahawa di belakang mereka itu putih pada waktu subuh. Menjelang subuh hilang semua kaum yang derhaka Allah. Dekat nak subuh malaikat turun mai, menjelang subuh hilang depa ni. Tu dia Allah bila dia ambil tindakan. Artinya menghabisi mereka itu pada waktu sebelum subuh. Sebelum cerah tak ada. Lepas Aisyah semalam ada lagi ratus ribu orang duduk di kawasan itu. Ni kawasan yang kata laut mati lah ni. Sebelum bumi itu dikalih oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ratus ribu orang penduduk ada di situ. Baru lepas Aisyah tadi ada ratus ribu orang. Pasal apa? Pasal itu kawasan subur. Kaum Nabi Lut dianugerahkan Allah bumi yang subur. Bercucuk tanam jadi semua.
Sampai hari ni lah. Kalau tuan-tuan nak pergi ke yang kata Al-Bahrul Mayit, ke Laut Mati ni, sampai hari ni dalam perjalanan tu orang duk jual sayur kiri kanan. Sampai hari ni. Kiri kanan jalan ni lori pick up. Lori pick up ni berhenti buka belakang jual sayur. Nak maknanya kawasan subur. Dulu sebelum diterbalikkan bumi yang hari ni jadi Al-Bahrul Mayit, yang jadi Laut Mati ni, dulu dia satu lembah subur di situ. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh bertukar jadi satu laut luas. Demikian tindakan Allah. Sekali kita baca lagi. Dia kata wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Jadi dia nak flashback balik. Dia nak flashback balik cerita malaikat mai dan cerita respon daripada kaum Nabi Lut. Dia kata wajaa ahlul Madinah yastabshirun, dan datang ahli negeri Sadum. Suka sekalian mereka itu, yakni tak kala dikhabarkan kepada mereka itu ada di rumah Lut itu budak muda belia yang cantik. Ni dia flashback balik. Bila mai aja malaikat 3 orang ataupun 10 orang ataupun 12 orang ni, bila sampai aja di rumah Nabi Lut, isteri dia lari keluar pergi habaq dekat orang dalam pekan tu. Oh, dia kata kalau hampa nak tengok orang laki-laki hak betul-betul macho, di rumah aku duk ada lah ni. Bila pergi habaq aja benda tu, wajaa ahlul Madinah. Habis ni 1 pekan, pakat turun pi di rumah ni. Yastabshirun, pi dengan seronok. Pasal apa? Pasal mereka ni mengalami masalah mental disorder. Masalah mental yang serius. Mereka syok kepada sama-sama laki-laki. Bila habaq aja ada budak laki-laki segak, pi dalam keadaan Quran kata yastabshirun, dalam keadaan seronok ni, nak pi tengok ni macam mana segak. Begitu sekali teruknya mereka ni. Begitu. Dan mereka adalah ahli ataupun penduduk negeri Sadum. Yang ni yang tuan-tuan, orang putih ambil daripada perkataan ni juga. Sadum ni nama negeri kaum Nabi Lut duduk. Orang putih panggil Sodom untuk liwat. Sodom. Ambil daripada asal nama kampung penduduk yang mengamalkan liwat ini. Maka dipanggil dalam bahasa Inggerisnya Sodom, Sodomi. Dan sampai hari ini di sebelah sempadan Israel sana ada satu bukit, dia panggil gunung. Satu bukit dia panggil Mount Sodom. Sampai hari ini ada. Ini menunjuk kata apa tuan-tuan? Cerita yang mai dalam Quran ini kekal sampai hari ini. Dalam Taurat ada sebut benda ni, di dalam Injil ada sebut benda ni. Maknanya cerita malapetaka yang menimpa kaum Nabi Lut adalah cerita benar yang diakui kebenarannya oleh semua agama samawi. Yahudi agama samawi, depa asal-asal dulu Taurat. Kristian agama samawi, depa asal-asal dulu Injil. Dan kita orang Islam agama samawi, pasal kita ikut Quran. Sama ada Taurat ataupun Injil ataupun Quran mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi sesat Yahudi ni pasal apa? Pasal apabila habis cerita Nabi Musa, mai Nabi Isa, depa tak mau terima Nabi Isa. Tentu silap depa. Yang jadi silap kepada Kristian ni pasal apa? Pasal depa terima Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila mai Nabi Muhammad, depa tak mau terima. Bila mai kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terima semua. Habang dekat kita Nabi Musa, kita mengaku bahawa Nabi Musa itu Nabi. Habang dekat kita tentang Nabi Isa, kita mengaku Nabi Isa itu Nabi. Maka kita duduk di atas jalan benar. Kita tak jadi macam Yahudi. Yahudi dia pegang takat Nabi Musa saja, hak lepas dia tak mau. Kita tak jadi macam Kristian. Dia pegang Nabi Isa saja, dan hak lepas dia tak mau. Bahkan lebih teruk mereka lagi apabila mereka terima Nabi Isa bukan sebagai Nabi, bahkan sebagai apa yang mereka percaya hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, soal akidah ni tuan-tuan dia sikit aja. Sikit aja tergeliat lingkup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah tadi wajaa ahlul madinati yastabshirun, dan datanglah penduduk negeri Sadum. Pakat pi ke rumah Nabi Allah Lut. Suka sekalian mereka itu. Yakni tak kala dikhabarkan kepada mereka bahawa ada di rumah Lut itu budak muda belia yang cantik segak.
Kerana tamak mereka itu kepada liwat dengan mereka itu. Otak sakit. Dia tak ada fikir lain. Dia dengar aja, dia duk ingat nak liwat. Oh, sakit. Sakit. Dan tiada ketahui muda belia itu ialah malaikat yang datang nak binasakan mereka. Malang mereka ni pasal apa? Mereka tak tahu hak mai di rumah Nabi Lut tu adalah malaikat. Di antaranya Jibril alaihi salam. Hak nak pelingkup mereka sat lagi. Dia duk syok kata budak laki-laki. Maka mereka ni pakat tapa pi. Qala in haula'i dhaifi fala tafdahun wattaqullaha wala tukhzun. Maka kata Nabi Allah Lut alaihi salam, mereka itu adalah jamuan aku. Bila mai ni, mai tengok rumun keliling rumah. Pakat nak mai tengok ni budak jantan segak hak ada di rumah Nabi Lut ni. Nabi Lut tengok-tengok bunyi riuh. Keluar-keluar pergi di pintu tengok rumun penuh dah di luar tu. Nak tengok budak jantan segak dalam rumah dia. Bila Nabi Lut tengok benda ni, dia kata apa? Inna haula'i dhaifi. Mereka ini dhaif aku. Mereka ni tetamu aku. Fala tafdahun. Maka janganlah kamu buat keji, buat malu aku. Dia keluar pergi dekat kaum dia ni. Dia kata ni, hak duk ada dalam rumah ni dhaif. Tetamu aku. Kan kita bila buat kad jemputan hari ni, kita kata pukul 8.30, ketibaan Dave jemputan. Dave tu bukan DJ Dave. Dif kita tulis tu daripada bahasa Arab dhaif. Dhaif ni maksudnya apa? Tetamu. Sebab bila kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, orang panggil kita ni ya dhuyufar rahman. Dhuyuf plural kepada dhaif. Dhaif satu tetamu. Dhuyuf ramai tetamu. Bila kita sampai di sana, orang hak jadi tour guide dia nanti kata, ya dhuyufar rahman. Dia kata, wahai tetamu-tetamu Allah, Tuhan Ar-Rahman. Nabi Allah Lut alaihi salam, dia kata apa? Inna haula'i dhaifi. Mereka ini dhaif. Mereka ini tetamu aku. Fala tafdahun. Jangan buat benda bagi aku malu. Dia kata. Hampa jangan duk mai buat onak. Hampa jangan duk mai buat pasal. Mereka ni tetamu aku. Jangan duk buat bagi aku malu. Wattaqullah wala tukhzun. Dan takutlah oleh kamu akan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu buat duka cita aku kepada mereka itu. Hidup cakap elok-elok lagi, jangan buat lagu ni. Dia kata jangan bagi malu aku depan tetamu aku. Pasal apa? Pasal depa ni tetamu aku. Jangan buat hati aku duka cita dengan perangai huduh hampa ni. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Maka kata kaum Lut, bukankah kami tegah engkau daripada segala alam ini? Maksudnya apa? Bukan kami dah kata jangan dua halang kami kalau kami nak buat apa pun? Itu maksud terjemahan mudahnya begitu. Lut, bukankah kami dah bagi warning dekat hang? Jangan cuba halang hasrat hati kami. Kalau kami berkenan dekat siapa, kalau kami nak buat apa, itu kami punya suka. Jangan cuba halang kehendak kami. Oi, kalau dah sampai macam ni, keadaan umat dia memang dah out of control. Ini dah luar daripada keupayaan Nabi Lut nak kontrol mereka ni. Maksudnya apa? Mereka ni hanya boleh dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dah sampai tahap tu dah. Kan ada setengah orang, wal'iyazubillah, Allah test dia bagi anak tak dengar cakap. Allahu Akbar. Makan hati ni tak tahu nak apa. Anak tak dengar cakap, melawan, menyakitkan hati, Allah Ta'ala aja tahu. Pergi sangkut dengan dadah ke apa ke pula lagi teruk jadi. Minta duit ke mak tak mau bagi. Mak duk buat cucuk, duk buat karipak hantar di kedai pagi-pagi. Duk buat karipak, duk gelintir apa karipak tu buah atas talam. Dia main minta duit kat mak. Mak tak mau bagi. Dia buah tapak kaki dia atas talam. Hak mak dia duk bubuh karipak tu. Ada tuan-tuan. Benda macam ni ada ni dalam celah-celah masyarakat kita ni. Dia tak dengar cakap tak apa. Dia tak tahu nak apa tuan-tuan. Bukan dia derhaka lagi dah. Cukup teruk. Dia pijak tu tengah-tengah talam mak dia duk bubuh cucuk ni, hak nak goreng pergi hantar di kedai ni, dia bubuh tapak kaki dia tengah-tengah talam tu pasal minta duit mak tak bagi.
Dia marah ke mak ayah dia sambil dia keluar pintu rumah tu, dia pedai pintu rumah, pam kata bunyi, dia nak pergi start motor tu, dia maki mak ayah dia ni habis perkataan. Bila dah sampai tahap tu, dia out of control. Cerita dia apa? Cerita dia, anak aku Syazali. Telefon 999, main ambil buang bawa pergi. Tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa lah. Simpan makan hati, buat malu mak ayah. Satu kampung orang duk sumpah dia. Wal'iyazubillah. Nak tidur malam muhasabah balik awak lah. Tuhan bagi kat aku anak macam ni. Silap tang mana aku ni? Silap anak satu bab. Silap kita ni. Ambil buah cermin besar. Nampak kepala sampai kaki ni. Berdiri tengok. Silap tang mana aku ni? Tengok balik. Oh, kata masa aku kerja dulu. Duk bantai rasuah. Duk belah budak ni. Mungkin ini balasan dia. Dia nampak balik. Duit aku ambil. Duit tak elok ni. Tak apa duit pun. Tak banyak mana pun. Padan dengan Tuhan bagi kat aku macam ni. Menyesal tak kira tuan-tuan. Menyesal tak kira. Nak tidur malam ni ambil tangan sidai atas dai ni. Duk tengok alang rumah ni. Duk ingat balik. Kalau lah masa ni boleh ghostan balik. Aku tak sentuh duit-duit macam ni. Pasal apa? Pasal Tuhan dah bagi mai balasan macam ni. Tak tangan atas dai ni. Duk ingat yang aku ambil tak banyak mana pun. Kalau macam ni lah balasan Tuhan bagi. Aku tak ambil pun tak apa duit ni. Bukan jadi kaya pun. Maka rasuah ni tak padan dengan Tuhan bagi anak. 10 orang dia bagi seorang cukup macam tu. Duri dalam daging. Oh, takut tuan-tuan, takut. Tu belum cerita rasa guilty, rasa bersalah lagi. Guilty conscious belum cerita lagi. Pergi Mekah buat haji ni, duk tawaf ni ayat motor duk pasal duk ingat ni benda ni. Pergi terlibat pula masa kerja dulu, pergi terlibat pula kerja yang macam-macam. Macam-macam orang, macam-macam profession, macam-macam kerja, macam-macam benda yang dia dah buat, macam-macam benda yang menghantui dia di dalam hidup dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita macam-macam cerita, kita dengar orang pergi Mekah buat haji ni, pergi jadi macam-macam sana pun macam-macam. Apa kita tak ada hak pun untuk nak menghukum dia. Tapi Allah lebih mengetahui pasal apa Allah bagi ke dia jadi macam tu. Duk elok-elok sehat walafiat, tak ada masalah apa. Pi sana dekat nak mai hari wukuf, tiba-tiba dia duk mai acim nyorok. Duk elok sehat apa semua, tak ada masalah, physical mental sehat. Pi di sana nak wukuf lagi 2 hari dia start. Dia lari menyorok balik kereta. Duk buat macam gambar cowboy, duk tembak orang. Saya pergi haji tahun 1996. Salah seorang ahli rombongan jadi macam ni. Bini teriak bengkak mata. Teriak bengkak mata, awak lah pergi jadi macam ni. Tak ada siapa boleh jawab. Saya pun kata kat mereka, jangan siapa cuba jawab apa pun. Allah saja yang tahu apa hal sebenar yang dia pergi jadi macam tu. Tapi soalnya jadi macam tu. Bini duk sebut baliklah kok pasal ni, kok pasal ni. Kita dengar sudah, kita tersakit dengan apa-apa pun. Itu Allah sahaja yang lebih mengetahui. Tapi jadi macam tu. Wal'iyazubillah. Na'udzubillah. Mintalah jangan kena ke kita benda-benda macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kaum Nabi Lut ni, mai dekat Nabi Lut, boleh kata dekat Nabi Lut macam tu, awalam nanhaka 'anil alamin. Bukankah kami dah kata kepada engkau wahai Lut, jangan halang kami kalau kami nak buat apa pun. Ni mai duk kepung, duk kerumun rumah Nabi Lut, duk nak tengok tu budak segak, budak comel hak mai dalam rumah tu, duk nak tengok. Bila Nabi Lut kata tolong, jangan duk buat bagi aku malu. Depa ni tetamu aku, depa jerkah balik Nabi Lut ni. Jangan duk campur hal kami. Kami nak buat apa kami punya suka. Bukankah kami dah kata dah sebelum ni? Oi, kacau tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nampak tak sentimen ayat ni? Dia nak cerita pasal depa ni. Begitu. Firman Allah, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Tu yang kata nabi-nabi tu. Keadaan tegang macam tu. Orang mai kepung rumah, mai keliling rumah, mai duk bercakap kasar macam tu. Boleh duk bercakap elok lagi yang kata nabi-nabi ni. Qala, kata Nabi Allah Lut, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kata Nabi Lut,
mereka itu segala anak perempuan aku. Nabi Lut kata, tengok hak duk ada dalam masyarakat kita orang perempuan bukan sikit duk ada. Dia kata banati, anak dia, bukan anak dia. Maksudnya hak perempuan ni semua anak-anak aku. Itu maksudnya. Macam kita pergi jadi cikgu sekolah. Semua student perempuan ni anak kita. Itu maksud dia. Nabi Lut kata dekat geng hak duk mai kepung rumah dia nak tengok ni malaikat yang rupa budak-budak cantik dalam rumah ni. Nabi Lut kata ni, di luar sana dia kata haula'i banati. Tu anak-anak perempuan hak duk ada tu semua halal bagi hampa. Pilah menikah dengan depa. In kuntum fa'ilin. Kalau betul hampa nak, itu dia yang hampa patut ambil buat bini. Dia pergi kata lagu tu. Firman Allah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi hidup, yakni demi umur engkau ya Muhammad, Tuhan bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi umur engkau, Allah dia bersumpah dengan benda yang orang tak boleh buat. Tengok dalam Quran Tuhan bersumpah wal asr, demi masa manusia tak boleh buat. Manusia boleh urus masa, boleh manage masa. Nak buat masa tak boleh. Allah dia akan bersumpah dengan benda manusia tak boleh buat. Was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan juga bintang. Manusia tak boleh buat. Dia boleh buat langit-langit lah rumah. Langit betul yang dia tak boleh buat. Heran langit ada di atas tak pernah reban. Tiang tak ada. Amailah satu engineer dengan ilmu engineering, kejuruteraan tinggi mana pun tak boleh fikir ni. Pasal langit tak ada tiang ni, tak boleh fikir. Maka Allah bersumpah dengan benda tu. Was-sama'i, dan demi langit. Wad-duha wal-laili idza saja. Tuhan bersumpah dengan waktu duha, dengan waktu malam. Manusia tak boleh buat. Manusia tak boleh buat. Siang tengah-tengah rembang masuklah rumah tutup lampu nak pergi jadi malam. Dah di luar duduk siang situ lah. Tak boleh. Allah bersumpah. Ayat ni Allah bersumpah dengan umur. Umur manusia tak boleh buat. Kalau Allah tentukan kita mati umur 50 mati tuan-tuan. Manusia tidak boleh tambah, tidak boleh reka, tidak boleh cipta umur lagi seminit lagi. Tak boleh. Umur itu Allah punya. Kalau Allah tentukan mati umur 50, tepat tarikh itu kita mati. Maka Allah berfirman dalam ayat ni, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi hidup, yakni demi umur engkau wahai Muhammad, bahwasanya mereka itu, yakni dalam keadaan mabuk mereka itu tercengang-cengang sekalian. Tuhan kata demi umur engkau wahai Muhammad, aku bersumpah dengan umur engkau wahai Muhammad, sesungguhnya keadaan umat kaum Lut pada masa itu, mereka ni dalam keadaan tercengang-cengang, tak ketahuan kepala ekor. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin, maka kami ambil akan mereka itu oleh sayhah, yakni jerkah malaikat Jibril alaihi salam. Tu dia. Dalam keadaan depa ni dalam keadaan tercengang-cengang, khayal, mabuk, tak tahu kepala ekong apa nak jadi, tak tahu. Tiba-tiba Jibril sebelum dia terak bumi itu, dia jerkah dulu sekali. Jerkah Jibril tu menjadi azab kepada depa semua. Tak tahu, tak boleh nak bayang macam mana keadaan dia, tak boleh nak bayang. Tu benda yang jadi tuan-tuan. Nabi Lut ni dia hidup masa bila tuan-tuan? Dia hidup masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim satu kisah panjang. Kan? Nabi Ibrahim ni satu kisah panjang di tempat dia di Syam. Di sebelah Syria hari ni. Masa yang sama, pada zaman yang sama, Nabi Allah Lut alaihi salam duduk sebelah kawasan yang menjadi kawasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dia dengan cerita dia dengan raja apa? Namrud. Dengan cerita dia pergi katuk tokong bagi pecah. Dengan cerita Namrud kata aku nak lempak hang dalam api. Dengan cerita kata Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Itu cerita balik sana. Balik perenggan sini, cerita ni. Cerita Nabi Allah Lut alaihi salam. Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan kalau tengok di dalam kitab Old Testament, Taurat ni, dia kata apa?
Dalam Old Testament, dia kata Nabi Lut anak penakan Nabi Ibrahim. Dia kata. Nak bagi tahu kata mereka ni related. Berkait di antara satu sama lain. Mereka ni relatif. Anak penakan dengan pak menakan. Dan Nabi Lut diutuskan kepada satu community, satu masyarakat yang berjiran dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malangnya, umat yang ditakdirkan menjadi umat Nabi Lut ini mengamalkan liwat. Cerita ni cukup banyak. Cukup banyak cerita tentang negeri Sadum ni. Cukup banyak dalam Quran. Kalau tuan-tuan tengok, dalam surah Al-A'raf ada, dalam surah Asy-Syu'ara ada, dalam surah Al-Ankabut ada, dalam surah Az-Zariyat ada, dalam surah Al-Hijr ada, dalam surah Hud ada, dalam surah Al-Qamar ada. Cerita pasal ni, pasal kisah Nabi Lut dengan kaum dia ni dalam banyak surah ada. Yang saya sebut bulan lepas ni, arkeologis Jerman ni, yang kata ahli arkeologi Jerman yang bernama Werner Keller ni, dia buat kajian di Laut Mati tu, di Al-Bahrul Mayyit tu. Dia pergi buat kajian berdasarkan kepada batu-batu dan apa yang ada di sana. Dia menganggarkan kejadian ini berlaku 1800 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi, lah tahun Masihi berapa? 1800 tahun sebelum Masihi, kejadian yang menimpa umat Nabi Allah Lut alaihi salam, yang asal daripada satu tanah subur yang di dalamnya ada 4 buah kampung, penduduknya ratus ribu ada di situ. Tiba-tiba hari ini jadi satu kawasan laut mati, Al-Bahrul Mayyit dia panggil. Arkeologis Jerman ni kata kejadian ini dianggarkan berdasarkan kajian dia kepada benda-benda ada tu, arkeologi yang ada di situ tu. Dia anggarkan kejadian 1800 tahun sebelum Masihi. Mana orang putih tuan-tuan pergi buat kajian pun, finding dia, dapatan daripada kajian dia ke arah itu. Ke arah nak menunjuk setidak-tidaknya benda ni benar. Ketepatan masa, wallahu alam. Tapi dia mengiyakan kejadian itu. Kata Werner Keller ni, dia kata apa? Ni, terbentuknya Al-Bahrul Mayyit ni, laut mati ni terbentuk, dia kata disebabkan oleh satu sama ada gempa bumi yang cukup dahsyat, dia kata, ataupun satu kemusnahan yang tidak boleh diceritakan. Dia kata. Dia buat kajian benda ni. Terbentuknya tempat tu dia kata diakibatkan oleh sama ada satu gempa bumi yang cukup dahsyat, dia kata, ataupun oleh satu disaster yang cukup besar tu sehingga membentuk Al-Bahrul Mayyit, laut mati itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pasal apa yang mereka panggil Al-Bahrul Mayyit? Al-Bahru maksudnya laut, Al-Mayyit mati. Pasal apa yang dia panggil Al-Bahrul Mayyit ni? Pasal apa? Pasal di dalam laut mati itu tidak ada satu spesies binatang pun yang boleh hidup. Punya kejinya kaum Nabi Lut ni, kejinya mereka ni, sampai kawasan kemusnahan mereka tu, ikan temekung pun tak boleh hidup. Tu saya kata ikan temenung. Temekung pun tak boleh hidup. Temekung ni cukup bantah. Tak boleh hidup. Tu dia. Maka dipanggil Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Pasal apa pun duduk dalam tu mati. Tak boleh hidup. Pasal tahap masin dia ni. Saya pergi baru ni, saja celup jari, sepuntung celup, buah di lidah. Cari rambut ni. Dia punya masin dia tu. Celup sepuntung jari saja, buah di ujung lidah. Kalau minum segelas, rasa tak balik dah. Kuliah ni orang lain pula sambung lah. Celup sepuntung jari, buah di ujung lidah. Dia ceri rambut ni. Dia punya masin dia tu tak tahu nak apa. Puak-puak orang putih ni pergi terjun terapung. Kita boleh duduk tengok dia terjun terapung. Tak gaduh pakai pelampung, tak gaduh pakai apa, pergi duduk boleh duduk baca surah abang pula. Duduk atas laut tu boleh duduk baca surah abang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Juga dia panggil salt sea. Salt. Garam. Laut garam. Terlampau masin. Dia punya masin ni di pesisir pantai dia tu sampai membentuk garam ketui. Sampai lagu tu. Air yang haduk mai tu membentuk garam ketui. Duk ada kat tepi tu. Mak saya ambil seketui balik. Bungkus dalam kain. Reput kain tu. Balik duk abang, dia kata, kain reput, dia kata. Saya kata, awak. Dia kata, mak balik seketui garam tu. Boh dalam kain, bungkus, reput kain tu. Dahsyatnya yang kata kaum Nabi Lut ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Panggil al-bahru, laut. Sebenarnya apa? Tasik. Heran. Dengan ombak duk pukul pantai, dengan apa tu yang orang panggil laut. Padahal tasik. Berombak. Ada pihak pergi buat kajian ni. Dia kawasan tu merupakan kawasan paling rendah di permukaan bumi. Ni, yang kata kawasan laut mati itu kawasan yang paling rendah. Dia ada 423 meter below sea level. Dia kata di bawah permukaan paras laut. Kalau kita pergi, dia bubuh batu tanda. Ni di Jordan ni. Dia bubuh batu tanda tu. Permukaan laut dia ada tak kat mana. Dia kata setakat ni sea level. Ni hak kita nak pergi sat lagi bawah ni 423 meter di bawah paras laut. Tu yang kata laut mati tu. Next, selepas daripada laut mati ialah bandar Jericho. Bandar di Israel tu. Dia tempat kedua rendah daripada permukaan laut selepas daripada kawasan laut mati. Ni tempat ni. Pasal apa? Pasal malaikat Jibril hampuk tu. Dia hampuk tu. Anak turun. Pergi jadi rendah hampir macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tasik yang paling dalam dunia. Laut mati ini merupakan tasik paling dalam dunia. Tempat yang paling dalam. Laut mati itu tempat yang paling dalam. Kedalaman dia 377 meter. 377 meter sama dengan 1237 kaki dalam. 1200 kaki dalam maknanya kalau orang tinggi 5 kaki ni boleh berdiri berapa ramai apa? 200 lebih orang. 240 orang lebih. Pergi berdiri. Daripada dasar tasik ni berdiri 240 orang lebih berdiri baru sampai di permukaan tasik ni. Nak habaq dalamnya. Yang kata laut mati, yang menjadi tempat Jibril pergi hampuk pokok ni. Cuma hari ini tak tahu kajian-kajian yang kemudian ni menunjukkan dia semakin mengecil. Laut mati ni dia ambil daripada gambar satelit, dia makin mengecil. Dia makin mengecil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sempadan dia balik sini, balik kanan ni Jordan, balik kiri Israel. Sempadan dia. Berdiri balik tebing Jordan ni boleh tengok tu. Balik sana tu. Duk nampak Israel. Kalau malam nampak lampu duk menyala balik sana ni. Dan sampai hari ni, ribuan tahun dah kejadian tu sampai hari ni. Pelancong duk pergi lagi. Duk pergi. Dan kita ditakdirkan Allah dapat murah rezeki sampai di sana, kena ingat satu. Jangan seronok ambil gambar saja. Kena ingat bila sampai di sana tu, ingat di sinilah tempat kaum Nabi Lut dimusnahkan. Pasal apa? Pasal bantah Allah. Balik daripada sana, jangan bantah Allah. Itu pengajaran yang kita nak ambil. Kan kalau tuan-tuan tengok dalam hadis tentang ibadat haji. Kan kita daripada Arafah, kita main Muzdalifah. Muzdalifah kita nak main Mina. Daripada Muzdalifah nak main Mina tu, kita akan melintasi satu kawasan. Dia panggil Wadi Muhassir. Di situ tempat apa tuan-tuan? Tempat Ashabul Fil. Abrahah. Yang kata nak main dengan tentera bergajah. Dengan niat nak korban Kaabah ni. Bila dia sampai di kawasan tu, kawasan antara Muzdalifah ke Mina tu. Bila sampai di situ, mainlah burung ababil. Dengan batu daripada neraka Sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka ni jadi bersarang badan macam mana daun yang dimakan ulat. Kan dalam hadis cerita tentang haji ni, Nabi kata apa? Apabila kamu melintasi kawasan ni,
Kawasan Wadi Muhassir ini, bila kamu lintas kawasan ni, lajukan jalan kamu dan tundukkan kepala kamu. Dan ingat bahawa di sini pernah satu masa dulu satu kaum dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita ni. Jadi dikiaskan benda ni, hadis ni, kepada semua tempat yang pernah menjadi tempat kaum ingkar dibinasakan Allah. Bila kita sampai di sana, bukan tak boleh pi, bukan tak boleh melawat, bukan tak boleh ambil gambar, tetapi yang lebih utama apa dia? Ingat. Kata di sini satu umat yang hebat, yang besar dibinasakan Allah. Pasal apa? Pasal bantah Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ni. Jadi cerita Al-Bahrul Mayyit ni begitu keadaan dia. Dengan keluasan dia, dengan kedalaman dia, panjang dia saja 67 km. Panjang dia saja 67 km, lebar dia 18 km. Ni yang kata Al-Bahrul Mayyit ataupun Laut Mati ni. Firman Allah tadi, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, maka ambil akan mereka itu oleh sayhah, yakni jerkah Jibril pada waktu naik matahari. Ni sebelum subuh maksudnya. Kena dah. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, maka kami jadi akan atasnya ke bawah. Upside down. Hak permukaan bumi, hak tanah, hak tempat bercucuk tanam, hak lembah subur ni sudah turun ke perut bumi naik ke atas, dia jadi laut. Dengan bahawa angkat oleh Jibril ke langit, kemudian ditiarap akan dia ke bumi. Itu dia. Bukan pergi kalih macam mana kita duduk kalih teluk mata kebau tu. Ini dia kalih lebih daripada kalih roti nan tanduri, apa dia panggil. Kan tengok daripada buat roti tu dia lambung naik kan. Jaga kalau hak tahu apa pandai dia lambung-lambung, lekat di lampu atas tu. Dia ambil galah mai kait turun balik, kita tentu tak mau hang buat lain. Kan tu duduk lambung tu. Jibril alaihi salam kalih ni bumi tempat kaum Lut ni, dia angkat dulu naik tinggi, sekali dia hampuk turun. Jadilah tempat tu tempat paling rendah di permukaan bumi. Pasal kena renyuk turun tu. Baik, dia kata apa? Ditiarap akan dia ke bumi. Yang terlibat itu ialah 4 buah kampung. 400,000 orang yang terlibat dalam kemusnahan itu. 4 buah kampung. Kalau kata kita di sini ni Simpang 4 Matang Buluh, pergi Matang Haji Hassan, pergi sampai Banggui, pergi sampai tu sampai apa? Sampai Simpang Kelin. Habis ni semua terap sekali. Yang terlibat di kawasan tu pasal dia kawasan subur, kawasan bercucuk tanam. Maknanya ramai orang tertumpu di situ. Yang terlibat kata dia 400,000 orang. Dan firman Allah, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan kami turun atas mereka itu batu daripada neraka sijil. Jongkah dulu, Jibril jongkah dulu. Lepas itu baru bawa main batu daripada neraka sijil, batu yang dibakar di neraka jahim. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin, bahawasanya pada yang demikian itu beberapa ayat, yakni tanda kekuasaan Allah. Kenyataan bagi segala orang yang ambil bandingan dan ambil teladan. Supaya jangan bantah seruan Rasul. Itu yang paling utama. Apa dia? Kita jangan. Mereka dah kena dah. Jangan kita pula kena esok ni. Kaum Nabi Lut kena dah. Pasal apa? Pasal bantah perintah Allah. Jangan kita hari ni bantah. Pasal apa? Esok kita nanti kena. Tak kena dunia, kena di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa innaha labisabilim muqim, dan bahawasanya kaum Lut yang binasa itu sungguh terletak di tepi jalan yang tetap menjadi laluan orang Makkah ke negeri Syam. Itu dia. Tempat mereka ni very strategic. Dia menjadi laluan. Kan dulu kita baca cerita pedagang Arab dulu daripada Mekah, Madinah pergi berdagang di mana? Di Syam. Nabi Muhammad pernah tak pergi berdagang di Syam? Pernah. Dia pergi dagangkan harta ni, barang perniagaan siapa? Khadijah. Di mana? Di Syam. Laluan daripada Mekah, Madinah nak pergi ke Syam akan lintas kawasan ni. Dia satu kawasan yang sangat strategik.
Allah jadikan benda tu di tengah perjalanan. Siapa pun kalau nak pergi berdagang di Syam akan lintas kawasan tu, maka ambil iktibar dengan benda yang Tuhan pernah jadikan kepada umat sebelum itu. Firman Allah, inna fi dzalika laayatin lil mu'minin. Bahwasanya pada yang demikian itu jadi teladan bagi segala orang yang mukmin. Kalau orang tu beriman, maka dia boleh ambil pengajaran daripada benda ni. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk kisah Syuaib. Kisah Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Tu dia tuan-tuan. Cerita yang kata Syam ni tuan-tuan. Cerita yang kata Syam ni cerita yang cukup menarik ada di sana. Syam ni apa dia? Syria sebagai center dia. Lagi Palestin, lagi satu Jordan. Ni kawasan ni. Ada rezeki pergi umrah, ambil package hak singgah tempat-tempat ni. Singgah Jordan saja pun banyak benda nak tengok. Lagi sekali ambil singgah Syria. Lah tak boleh pergi lah, pasal peluru duk terbang buat atas kepala di Syria ni. Tak boleh pergi Syria. Esok, mudah-mudahan Allah amankan segera bumi Syria ni. Kesian. Hak duk bunuh tu orang Islam, hak kena bunuh Islam. Kesian. Tak gaduh Yahudi mai, tak gaduh apa mai. Semua Islam duk orang bunuh. Minta kepada Allah, amankanlah bumi Syria. Pasal bumi Syria ni, bumi Anbiya, bumi para Nabi. Singgah 3 tempat ni penting tuan-tuan. Jordan, Syria dengan Palestin, Baitul Maqdis. 3 tempat ni kena pergi. Hadis Nabi cuma kata apa? Kalau hampa perlu jimat belanja kerana nak pergi makan angin, Nabi kata jimatlah belanja untuk nak pergi 3 ni. Apa dia? Mekah, Madinah dengan Baitul Maqdis. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Simpan hati. Satu hari nak sampai juga sana. Nak sampai. Bukan nak pergi makan angin aja. Nak pergi tengok ni. Benda yang kita duk baca dalam Quran, yang kita duk baca dalam hadis ni, duk ada sana. Nak pergi tengok. Minta Tuhan bagi kat kita rezeki, nak sampai tentu nak tengok. Akan datang kisah tentang Syuaib, tentang Nabi Syuaib. Di mana makam Nabi Syuaib? Juga di Jordan. Walaupun ada sekelompok Syiah daripada pecahan Syiah Ismailiyah, dia klaim kata kubur Nabi Syuaib duk ada kat tempat mereka. Tuan-tuan tengok dalam peta dunia lah ni, dia ada satu laut, dia panggil Galilee Sea. Mereka kata kubur Nabi Syuaib duk ada di sana. Syiah ni pecahan daripada Syiah Ismailiyah yang majoriti daripada ada di Lebanon. Mereka klaim kata kubur Nabi Syuaib di sana, tetapi yang kuatnya mengatakan di Jordan ni. Ni hak kita akan baca ni. Kubur Nabi Syuaib. Apa hal dengan Nabi Syuaib? Apa kisah dia? Kita akan baca insya-Allah dalam ayat yang pendek aja. Dia main sepintas lalu aja. Lepas kita akan pergi pula kisah Nabi Saleh. Di mana lokasi kejadian Nabi Saleh ni di mana? Di utara Madinah. Di utara Madinah. Daripada Madinah pi lebih kurang kalau naik bas dalam 5 jam. Madinah naik ke utara lebih kurang 5 jam dia sampai Madain Saleh. Ada satu bukit, daripada bukit itulah Allah Subhanahu wa taala keluarkan unta mukjizat Nabi Saleh. Unta betina. Keluar mai beranak seekor anak unta kecil. Dan unta ni kemudiannya apa jadi dekat dia? Dia dibunuh oleh musuh Nabi Allah Saleh alaihi salam. Kita akan baca kisah ni esok ni. Kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam ni. Bila mak unta ni kena bunuh, anak unta ni hak beranak keluar, anak unta mukjizat ni lari. Dia pi balik ke batu hak mak dia keluar itu ni, dia masuk balik dalam batu tu. Kejadian ni di mana? Di Madain Saleh, utara Madinah. Siapa juga kalau kita lagi sekali dapat peluang pergi umrah, ambil travel agent yang boleh sembang punya, mereka boleh customize lawatan kita. Kita duk pi Uhud, kita duk pi apa?
Tempat-tempat yang selalu duk pi di Madinah ni, duk pi selalu dah. Kita potong yang tu, kita ambil Quba aja satu, hak lain kita nak pi Madain Saleh, kita kata. Kira tengok berapa duit dia nak charge. Bah ni, panggil mereka urus dengan muasasah, pi ke Madain Saleh. Ni bukan ada apa. Nak pi tengok ni, tempat yang kata Nabi Allah Saleh alaihi salam dan mukjizat unta dia. Kan dalam ayat apa yang kata fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Tu cerita tu berlaku di sana. Kita akan tengok detail tentang kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam. Seronok tuan-tuan benda ni. Seronok dia apa? Bukan seronok dengar cerita. Seronok dia ni pasal apa? Bila kita dengar, kita sampai di sana esok ni, kita match balik dengan hak kita dengar ni, dengan benda kita tengok tu, kita pegu masuk balik, kita rasa keimanan kita bertambah. Ni hak aku duk dengar itu ni. Sini tempat dia. Allah dah bagi peluang aku sampai, kaki aku duk pijak di atas bumi ni. Tengok ni, dalam ni dia kunci kemah lain. Yakin kita bertambah-tambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita sihat, bagi kita rezeki lebih sikit, bagi kat kita ruang masa, bagi kita kesempatan untuk sampai di tempat-tempat yang kita duk baca dalam Quran ni. Kan Tuhan kata fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi. Tujuan dia nak pergi tengok benda-benda ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah al-insan. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu wa amilu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.